أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Abasa. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 42 ayat. Dinamakan surah Abasa, memasamkan muka, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat suci itu. Intisari kandungannya membentangkan satu peristiwa yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Ta'ala supaya kejadian itu tidak berulang lagi. Peristiwa itu berhubung dengan seorang Islam, orang buta yang datang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam hendak bertanyakan perkara-perkara mengenai agama. Tetapi Nabi yang mulia tidak dapat melayannya kerana baginda pada masa itu sedang memberi penerangan kepada ketua-ketua kaum musyrik Mekah dengan harapan kalau mereka memeluk Islam, maka ramailah pengikut-pengikut mereka akan turut serta. Setelah diingatkan supaya kejadian yang demikian tidak berulang lagi, lalu diterangkan hakikat Al-Quran yang menjadi pengajaran dan peringatan yang mencukupi untuk orang-orang yang mahu mencari keselamatan dan mengharapkan keredaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang setakat mana kufurnya manusia yang ingkar. Tidakkah ia memikirkannya? Dari apakah ia diciptakan oleh Allah? Ia diciptakan dari air benih yang sedikit, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Setelah menerangkan nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada umat manusia supaya mereka bersyukur dengan beriman dan taat, maka pada akhir surah ini Allah Ta'ala menggambarkan peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat yang sungguh mengerikan, supaya manusia siap sedia dengan iman dan amal yang soleh untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ia memasamkan muka dan berpaling kerana ia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya, wahai Muhammad? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup,
tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran. Maka engkau bersungguh-sungguh melayannya, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya dari keingkarannya. Adapun orang yang segera datang kepadamu dengan perasaan takutnya melanggar perintah-perintah Allah, maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Kita berada dalam penafsiran surah Abasa. Surah yang ke-80 pada juzuk yang ke-30. Surah Abasa dengan kesepakatan ulama merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengandungi 42 ayat. Dinamakan dengan nama surah Abasa kerana permulaannya demikian. Abasa wa tawalla. Maka dinamakan dengan nama surah Abasa. Abasa salah satu daripada sifat manusia yang maklum, yang merupakan fitrah manusia. Bila kebiasaan manusia sibuk dengan suatu perkara yang penting, tiba-tiba ada yang mencelah untuk memalingkan daripada fokus pada perkara yang penting, maka ketika itu muka akan menjadi masam. Contoh, tuan-tuan kita sibuk. Saya sibuk baca buku, tiba seorang ganggu saya. Saya penting sekarang baca buku, bila seorang ganggu saya akan masam muka. Kenapa? Dia cuba memalingkan saya daripada kerja penting saya. Tuan-tuan tengah sibuk ni, tengah sibuk call orang. Tiba seorang cuba kacau kita, kita penting ni. Maka kita pun akan masam muka. Kita tengah tidur, orang pun gerak bangun. Kita pun tengok orang sebelah masam muka. Walaupun yang gerak tu ustaz, dia masam muka juga. Sebab dia buat benda penting, dia tidur sekarang. Maka itu maksud abasa. Iaitu bila kita fokus buat satu benda penting, pada pandangan kita, ada seorang ganggu kita. Kita tak akan seronok melayan dia. Sebab saya sekarang buat kerja penting. Lalu ketika itu datang satu watak namanya abasa. Kita terjemah mudah, masam muka. Kenapa masam muka? Kerana ada orang kacau perkara penting kita nak buat. Dan perkara penting tersebut ialah Nabi SAW sedang berdakwah. Nabi sibuk berdakwah, Nabi fokus berdakwah pada kelompok dan golongan tertentu. Tiba-tiba datang seorang lelaki bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mencelah Rasulullah supaya mengajar dia sesuatu. Menambah ilmu dia. Maka Rasulullah merasa terganggu dengan celahan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika itu masam wajah Rasulullah. Dan itulah kali pertama Nabi masam dan kali terakhir. Sesudah itu Nabi tidak lagi bermuka masam. Maka Allah menegur Nabi SAW bukan kerana perbuatan dosa Rasulullah. Tetapi kerana Nabi SAW meninggalkan perkara yang lebih utama untuk Nabi berikan. Iaitu kepada orang yang bersemangat untuk kenal Islam. Berbanding orang tak berapa semangat. Umpama kita jual produk, ada orang nak beli produk dia semangat. Ada tu kita syarah panjang, dia tak minat pun nak beli. Maka perbuatan Rasulullah tidaklah salah secara dengan maksud dosa atau tidak. Tidak. Tapi Nabi meninggalkan apa yang lebih utama, afdal. Afdal Rasulullah melayan dakwah pada orang yang berkehendak. Berbanding orang yang tak berkehendak. Maka datang teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulakan ayat ini dengan abasa wa tawalla. Dan dia Muhammad bermuka masam. Wa tawalla dan tidak mempedulikannya pada orang yang mengganggunya. Baik, ini gambaran bagaimana makna abasa dan punca abasa, masang muka. Kalau kita lihat kaitan surah Abasa dengan surah sebelum ini, yakni surah An-Nazi'at. Kedua-dua surah ini ada hubung kaitnya tersendiri. Di mana kalau kita lihat dalam surah An-Nazi'at, Allah menceritakan bahawa tugas Nabi SAW memberi peringatan, bukan beritahu bila kiamat. Beri peringatan supaya takutkan hari kiamat. Beri peringatan supaya bersedia untuk menghadapi kiamat. Tidak penting bila kiamat. Itu urusan Allah. Itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Urusan Rasulullah menyampaikan. Maka dalam surah ini pula, ini surah Abasa, Allah Ta'ala menyebut siapa yang patut kamu sampaikan. Orang yang bermanfaat amaran yang kamu berikan. Orang yang tak nak peduli, maka ini tak guna kamu sampaikan. Artinya, fokus kamu
Aulawiyat kamu, berilah dakwah pada orang yang berkehendak. Ya, secara umumnya Nabi SAW berdakwah pada semua orang. Tapi kepada orang yang berkehendak, itu jadi aulawiyat. Macam kita mengajar lah, mengajar. Kita mengajar semua orang. Tapi aulawiyat kita pada siapa yang nak belajar. Maka di situ kita berikan fokus yang lebih utama. Rasulullah SAW memberi peringatan pada semua orang. Tetapi Allah Ta'ala menceritakan, beritahu pada Rasulullah. Ada golongan memberi manfaat peringatan itu walaupun dia bukanlah apa-apa, bukanlah punya pangkat apa-apa, even fizikalnya pun tak sempurna. Seorang lelaki buta. Ada orang walau dia ada segala-galanya, kaya, pengaruh, pangkat, yang patutnya mereka lebih dengar, tapi mereka tak nak dengar. Maka dalam ayat surah Abasa, Allah menyebut kelompok yang boleh menerima peringatan tersebut. Kemudian dalam surah ini juga, dalam kandungan surah ini, kedua-dua surah ini mengandungi tasyabuh, persamaan, menceritakan tentang hari kiamat dan kedahsyatannya, dan memberi penegasan tentang kebangkitan semula seluruh makhluk Allah. Wa imma namanya manusia, wa imma namanya binatang, semua akan dibangkitkan. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan kiamat. Kalau dalam surah Nazi'at, Allah menamakan kiamat dengan nama At-Tammatul Kubra, huru hara besar. Tammah Kubra. Manakala pada surah ini, Allah menamakan ia sebagai hari Sakhah. Hari di mana manusia menjerit. Hari di mana manusia memanggil-manggil antara satu sama lain. As-Sakhah. Itu salah satu daripada nama kiamat. Kata As-Sakhah. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang pendalilan yang mudah tentang kebangkitan semula, iaitu penciptaan langit, bumi dan gunung ganang. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat. Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah jadikan baginya tumbuh-tumbuhan dan juga makanan untuk manfaat dan faedah manusia. Baik, ini secara tasyabuh, persamaan surah Abasa dengan surah Nazi'at. Perkara yang telah kita sebutkan. Adapun kandungan surah ini. Kandungan surah ini sebagaimana mana-mana surah Makkiyah, persoalan akidah, persoalan risalah, persoalan akhlak yang menjadi qiwam, menjadi nilai di dalam Islam. Al-musawah bainan nas duna tafriqatin baina ghaniyyin wa baina faqirin. Dan surah ini ada satu qiyam, nilai yang mulia. Allah nak ajar pada Nabi SAW dan juga pada kita. Tiada beza orang kaya orang miskin. Dari sudut memberi kebaikan agama. Agama atau kita katakan perintah Allah, dia tiada diskriminasi dan tiada tamyiz, tiada perbezaan kaya atau orang miskin, sama. Kalau orang miskin sembahyang 4 rakaat, orang kaya pun sembahyang 4 rakaat. Kalau orang miskin datang mengaji, orang kaya pun kena datang mengaji. Bukan orang kaya kena sembuh dia kat rumah. Kena pergi kat rumah tak datang. Kalau sekiranya orang miskin ditegur, orang kaya juga ditegur. Bahkan Nabi SAW juga bila baginda salah, Allah tegur. Ini musawah, persamaan. Bainan nas duna tafriqatin, tanpa beza. Baina ghaniyyin wa faqir. Kaya ke miskin di Islam, dalam Islam sama. Dalam kaedah yang Islam tetapkan, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil mushti. Manusia itu sama rata seperti gigi-gigi sikat. Sikat kalau tak sama rata, tak boleh sikat. Dek sama rata, kita pun boleh sikat kepala. Cuba sikat tadi, satu menonjol panjang. Akhirnya itu yang menekan kulit kepala kita. Dia tak jadi sikat, dia jadi calor. Calor kepala. Kena pula kepala botak habis. Sikat, dek dia sama, dia garu pun sekata. Maka itulah perumpamaan manusia di mana Nabi sebut an-nasu sawasiyah ka'asnanil mushti. Manusia sama rata seperti gigi sikat. Maka surah ini menceritakan. Baik, dimulakan surah ini dengan membawa kisah. Kalau kita lihat surah-surah Makkiyah yang lain, persoalan yang Allah Ta'ala bawa tentang kekuasaannya. Tapi datang surah Abasa bawa kisah. Ya, kisah ini menarik, ringkas dia kisah. Tapi cukup bermakna,
iaitu memulakan kisah seorang lelaki buta. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang merupakan sepupu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibnu Khali Khadijah, iaitu sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Ini hubungan dia dengan Nabi SAW. Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang para ulama khilaf tentang namanya. Ada yang menyatakan nama Abdullah ini sebenarnya ialah Omar. Ada yang menyatakan namanya ialah Amru. Ada yang menyatakan namanya Hasin. Tapi Rasulullah memanggilnya dengan Abdullah. Ibnu Ummi Maktum, anak kepada ibu dia. Kenapa tak bin ke ayah dia? Sedangkan kalau kita lihat nama sebenarnya ialah Abdullah bin Qais bin Zaidah. Nisbah pada ibunya, kan ibunya melahirkannya dalam keadaan dia buta. Maka digelar ibunya Ummu Maktum, ibu anak buta. Maktum tu maksud buta, tak dapat lihat. Maktum tertutup. Kan dilahirkan Abdullah ini dalam keadaan buta. Maka dinisbahkan dia dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah anak ibu yang lahirkannya buta. Dan beliau buta waktu kecil lagi. Di sana ada satu riwayat menyebut ketika mana Rasulullah SAW bersama dengan Jibril, maka ketika itu Abdullah ibnu Ummi Maktum datang bertemu Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril berkata kepadanya, mata zahaba basaruka, bila mata kamu hilang, bila hilang penglihatan. Dia kata, wa ana gulam, zahaba basari wa ana gulam. Masih kecil lagi. Lahir-lahir buta, kecil. Lalu kata Jibril AS, Allah Ta'ala mewahyukan bahawa siapa yang diambil pandangannya, Allah gantikan dengan syurga. Jadi siapa yang Allah uji mata dia buta, Allah ganti dengan syurga. Kalau dah lihat, diuji buta, syurga. Demikian juga lahir dan keadaan buta, dijamin syurga. Dia beri gantian. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat yang memeluk Islam di kota Mekah. Dan ibunya memeluk Islam juga di kota Mekah, merupakan orang awal memeluk Islam. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum, dia berhijrah selepas peperangan Badar. Sebab dia tidak termasuk orang diwajibkan hijrah dek kerana buta dia. Maka dia berhijrah selepas perang Badar. Lepas sikit peristiwa perang Badar, tahun kedua hijrah. Dan bila mana dia berhijrah, Nabi SAW melantiknya sebagai muazzin. Ini kerana Abdullah suaranya sedap. Dan Abdullah dia ni ahli Quran. Dan Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang mampu mencium bau subuh. Beliau dan Bilal dilantik menjadi Bilal di kota Madinah. Di kota Rasulullah SAW ada 4 orang muazzin. 2 orang di kota Mekah, 2 orang di kota Madinah. Adapun kota Madinah ialah Bilal bin Rabah dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan adapun di Mekah, Abu Mahdzurah dan Sa'ad bin Quras. Ini 4 suara merdu belaka. Dilantik oleh Rasulullah menjadi muazzin, ini suatu pangkat yang besar. Tak macam kita lantik Bilal macam pangkat tu kecil. Gaji pun kecil. Tetapi zaman Rasul melantik Bilal satu pengiktirafan yang besar. Kerana kedudukannya selepas imam. Dan imam tu penting sebab yang jadi imam ialah Nabi SAW. Dan bila Rasul wafat yang jadi imam ialah Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar wafat yang jadi imam ialah Umar Khattab. Dan tak boleh orang tu jadi imam melainkan dia ada jawatan. Kerana jawatan itu lebih rendah pada imam. Kita balik kita hari ni, imam lebih rendah pada jawatan. Kadang-kadang imam tu lebih rendah jawatan dia daripada mana-mana atau ketua kampung. Kalau kita sebut hari ni lah. Ketua kampung besar pada tu imam. Dulu tidak, imam tu besar. Bukan jadi Bilal lagi besar. Maksudnya banding ketua kampung tadi. Imam, Bilal tu bawah imam. Sebab itu Rasulullah lantik. Tidak sahabat berebut. Kerana ia kemuliaan. Melafazkan, melantunkan, memanggil manusia dengan nama Allah satu kemuliaan. Tukang panggil tuan-tuan. Bila dipanggil semua kena datang. Bukan calang-calang tukang panggil, dia memanggil dengan nama Allah. Dia tak panggil, hoi hoi datang sini. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mereka mesti datang. Mereka kena datang, mereka orang munafik. Itu hebatnya.
Maka Abdullah ibn Umi Maktum dilantik jadi Bilal khas. Di mana Bilal bin Rabah diazan waktu malam kalau bulan puasa. Manakala Abdullah Umi Maktum dia akan azan subuh. Dan pada hari biasa mengikut apa yang Rasulullah tentukan. Dia ada gelerang dia lah. Tapi kebiasaan yang banyak azan ialah Bilal bin Rabah. Namun Abdullah ibn Umi Maktum juga azan secara turutan yang Nabi turutkan, yang Nabi letakkan. Bahkan Abdullah ibn Umi Maktum juga dilantik menjadi imam. Sebanyak 13 kali Rasulullah SAW pernah mewakilkan Abdullah ibn Umi Maktum menjadi imam di kota Madinah kerana Rasulullah keluar perang. Nabi keluar perang, Nabi akan tinggal sahabat yang akan jaga Madinah. Sahabat yang ditinggalkan ialah Abdullah ibn Umi Maktum. Dia jadi imam dan dia khatib. Cuma bila dia berkhutbah, dia tak akan naik mimbar. Sebab kemuliaan Rasulullah pada mimbar. Tak ada orang berani naik. Dia akan berkhutbah sebelah kiri mimbar. Kalau kiri mimbar, dia akan khutbah pegang tangan kanan dia. Kalau ni mimbar, kalau kiri ni, dia akan pegang tangan kanan dia, kemudian dia berkhutbah. Ini khutbah Jumaat. Sebab dia ganti Nabi SAW. Bayangkan dia ganti imam, dia ganti khutbah. Dia ganti untuk memerintah Madinah dalam keadaan dia buta. Dia bukan pemimpin utama. Kerana dalam Islam, syarat pemimpin utama mesti selamat panca indera. Artinya tak boleh dalam Islam, tak sah kalau Perdana Menteri itu buta. Sebab dia akan kena tipu. Tak buta pun kena tipu. Buta sementara kena tipu. Maka tak boleh jadi dipanggil Imamatul Uzma, pemimpin utama. Tapi kalau dia ganti tak apa. Dia cuma ganti. Dan ini menunjukkan bahawa sahnya imam orang buta. Orang buta boleh jadi imam sejak zaman Nabi SAW. Belakang ni makmum celek-celek dan juga kaum-kaum wanita dan juga kanak-kanak. Dan di sini Rasulullah SAW mengajar pada kita untuk tinggalkan pengganti. Jadi bila ada sesuatu, tinggalkan pengganti untuk uruskan urusan orang Islam. Macam kita kena kuliah, kita tak ada, kita tinggallah pengganti. Kenapa? Sebagai urusan orang Islam itu berjalan. Dia tak tergendali kerana tak ada seseorang. Jalan macam biasa. Maka ini kemuliaan Abdullah ibn Umi Maktum. Dan beliau menyertai perang walaupun beliau diuzurkan. Dan di antara peperangan yang masyhur yang disertai ialah perang Qadisiyah pada tahun 15 Hijriah. Perang yang berlangsung dengan 3 hari yang amat sengit sehingga terbunuhnya Rostam, panglima Parsi terbesar. Di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Abdullah ibn Umi Maktum syahid dalam perang Qadisiyah. Dia mati syahid. Bayangkan buta pun nak mencari syahid. Ini jenis mata celek tapi buta hati bukan nak mati syahid. Walaupun dia buta, dia pergi perang. Orang melihat dia memegang bendera hitam. Ini bendera Islam. Bendera hitam. Sebab zaman Nabi SAW bendera yang Rasulullah gunakan ialah bendera hitam. Bendera hitam yang kosong. Cuma hari ini letak hitam, letak kalimah la ilaha illallah. Bendera hitam yang kosong je bendera. Sebab tradisi perang mesti ada bendera. Maka Rasulullah SAW menjadikan bendera Islam sebagai rayatu sud, bendera hitam. Bendera hitam dan Abdullah ibnu Umi Maktum memegang bendera hitam dan memakai baju besi. Walaupun dia tak boleh pegang pedang, tapi dia boleh pegang bendera. Nak cerita dalam Islam ni semua orang ada guna. Walaupun setakat pegang bendera. Syiar Islam. Dan dia pakai baju besi. Dan akhirnya dia tertetak dan dibunuh ketika mana dia pegang bendera. Dan dia tak melepaskannya sampai gugur syahid. Dia tak lepas bendera tu. Walaupun pada umur dan tua ni. Umur dia tua pegang bendera je. Yang penting dia mati dalam jalan Islam. Ini sebab yang masyhur dia mati syahid. Ada yang berkata, sebagaimana disebut dalam kitab Syiar A'lam Nubala oleh Imam Zahabi, ada yang mengatakan dia tercedera dalam peperangan Qadisiyah, dia pulang ke Madinah dan wafat selepas beberapa hari. Tapi yang masyhur dia gugur dalam perang Qadisiyah. Perang yang berlangsung sengit pada 3 hari. Perang itu bermula bulan Syaban. Kemuncak perang sengit 3 hari berturut-turut ialah pada akhir Syawal. Dia punya tempoh tu lama, perang betul. Yang persiapannya bermula pada 15 Hijriah pada bulan Syaban. Yang perang yang dipanggil tahadum atau pertembungan sengit selama 3 hari berturut-turut. Yang menyaksikan panglima terbesar mereka Rostam mati. Maka bila mati Rostam habis. Sebab Raja Parsi dia tak ada power, panglima dia power. Raja kerja dia makan minum je.
Yang memang perang panglima dia. Yang memang dia ikut solid apa yang disebut oleh Rostam. Yang akhirnya dikalahkan oleh tentera Sa'ad bin Abi Waqqas. Jumlah tentera Islam yang kecil. Bahkan dikatakan yang gugur syahid waktu itu cuma 3,000 orang. Berbanding 30,000 orang tentera Parsi yang mati. Sejarah tunjuk dalam peperangan umat Islam. Sentiasa orang Islam ni bila dia berada dalam pertolongan, jumlah mati dia sedikit, jumlah musuh besar. Baik bilangannya, bahkan kematiannya. Ini kehebatan pertolongan dan juga kehebatan kemuliaan tentera Islam. Dan ini Abdullah ibn Umi Maktum dengan segala kemuliaannya, di sebalik butanya, tapi dia seorang ahli Quran, dia muadzin, dia orang yang sebab dia Rasulullah ditegur. Kerana sebab dia Rasulullah SAW ditegur. Maka itulah kehebatannya. Sebab itu Nabi SAW bila datang sahaja Abdullah ibn Umi Maktum, Nabi akan kata, marhaban biman atabani fihi rabbi wa yaqulu lahu hal laka min hajatin. Selamat datang orang yang dengannya aku ditegur oleh Tuhanku. Selamat datang orang yang dengannya aku ditegur oleh Tuhanku. Wahai saudaraku, apakah kamu punya hajat? Ada apa-apa? Rasulullah SAW kalau jumpa dia, Nabi akan beri keutamaan. Sebab ini satu-satu orang yang Rasulullah ditegur kerananya. Sebab itu Nabi kata marhaban, selamat datang orang yang dengannya aku ditegur oleh Tuhan. Dengan teguran Allah sebut abasa, masam muka. Kita kan kalau dia cakap sama kita, kenapa nampak masang je muka? Itu kan teguran. Dan kita tak suka kalau orang nampak muka kita masam. Khususnya orang tu orang atas pada kita. Kalau bos kita tengok, kenapa awak muka masam je ni? Maka itu teguran. Yang sepatutnya awak jumpa bos muka manis lah. Sebut masam mesti ada benda tak kena lah perbuatannya. Maka itu dari sudut bagaimana ayat ini diturunkan. Dan kalau kita lihat penafsirannya. Ini kisah Abasa yang saya katakan satu-satunya dalam surah Al-Quran. Allah mulakan dengan cerita yang ringkas tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Umi Maktum. Diriwayatkan dalam hadis. Ketika mana Rasulullah SAW berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy bernama Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Rasulullah mengajaknya kepada Islam. Tengah Nabi bercakap, tengah Nabi berceramah, tiba-tiba datang seorang lelaki memotong cakap Rasulullah. Dia adalah Abdullah ibn Umi Maktum. Baik, Abdullah ibn Maktum juga salah. Tapi kesalahannya dimaafkan. Kenapa? Sebab dia buta, dia tak tahu. Dia tak tahu Nabi tengah sibuk. Kalau sekiranya dia tahu, dia juga salah kerana menyalahi adab. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau sibuk satu benda tak boleh ganggu. Hatta kalau kita baca Quran, seorang tu beri salam hukumnya makruh. Orang tengah makan, lalu kita pun beri salam juga makruh. Apatah lagi kalau hulur tangan nak salam, kesian kawan tu nak makan, dia hulur tangan pula. Maka itu bukan perkara yang digalakkan. Walau orang kita jadi budaya benda tu. Dan kalau kita tengah makan, makruh bagi salam. Sebab orang tu tengah sibuk. Apatah lagi kalau kita hulur tangan nak salam dia. Dia makan, biar dia makan. Tak payah hulur lah tangan. Kadang tengah tidur hulur tangan nak salam. Tengah makan hulur tangan nak salam belaka. Sebab apa? Dah jadi budaya. Patutnya tidak begitu. Tengok dia tak sibuk, barulah kita hulur tangan. Dia sibuk, kita tak kacau. Hatta beri salam. Dia tengah baca Quran, jangan beri salam. Tengah semayang, jangan beri salam. Tengah qada hajat, jangan beri salam. Waktu dia sibuk. Walaupun orang ni bila dia beri salam, maka dia tetap jawab. Walaupun kalau tak jawab, dia tak salah. Bila makruh hukum salam, maka tidak lagi wajib jawab. Bila sunat hukum salam, maka wajib jawab. Jadi kalau seorang tu beri salam dan kadang makruh, dia tak wajib jawab. Cuma orang kita kan tak wajib jawab, tak betul kau siapa 4 minggu. Padahal secara hukumnya begitu, tapi jawab jugalah. Lepas hajat dia beri salam. Tapi secara hukum, kita tak boleh menyebut. Melainkan kita tak tahu. Melainkan kita tak tahu dia sibuk, kita tak tahu. Kita tak perasan. Atau orang kalau tidur pun kita tak beri salam. Dia tidur, jangan bagi salam. Kan kita kadang-kadang, tuan-tuan pergi solat Jumaat. Tuan-tuan lah, puan-puan tak pergi, tuan-tuan pergi solat Jumaat. Kita pergi awal, kita pun tidurlah koilulah sikit sambil duduk macam tuan-tuan duduk tidur tu. Kita koilulah, sekejap. Dia boleh gerak ni, cuik-cuik nak salam. Itu satu kesalahan. Dia tidur itu waktu koilulah dia. Tidur. Kalau dia dah jaga, ulur tangan tak apa. Ni tidur boleh gerak, bangun nak salam juga. Kawan tu baru nak mimpi, baru nak start mimpi. Memang kalau saya sendiri saya pergi masjid awal, saya akan tidurlah sekejap.
Kita tak ada nak tidur kat rumah. Pergi masjid awal sikit, 1 jam, 1 jam setengah. Kita baca Quran sikit, kita pun ambil waktu tidur 15 minit. Sebelum dengar khutbah. Sebab kita tak nak tidur waktu khutbah. Sebab perbuatan tu dah makruh, menghilangkan pahala kita. Tidur. Tapi ada pula kaki gerak, bangun-bangun suruh salam. Ini budaya yang tak berapa sihat, tapi itulah berlaku. Cuma kita tak lama marah tengking dia, yang gaduh. Dia cuma silap teknikal. Kita tak marah dia, kita tak tengking dia. Sebab kita takkan bergaduh benda-benda kecil. Janganlah sampai sebab dia salam kita tengah tidur, tengah makan, kita pun nak gaduh, dia tak nak tegur, tak. Cuma kita tegur dia. Ini bukan waktu yang baik. Kalau nak salam saya masa ni sekian-sekian. Okey, tak ada masalah. Sebab kita tujuan salam nak ukhuwah. Tapi kalau salam jadi orang benci, apa? Tujuan tuan-tuan salam kenapa? Nak suruh rapat, nak suruh dekat, nak suruh disukai. Tapi kalau tuan-tuan ulur tangan sampai orang jadi tak suka, apakah tuan-tuan suka? Itu bukan benda yang kita suka. Sebab kita dah lari pada maksud dan tujuan. Baik, kembali kepada apa yang kita nak cerita tadi. Abdullah Ibn Maktum juga salah. Tapi oleh kerana dia buta, dia dimaafkan. Dia tak nampak. Dia tak tahu. Dan Nabi SAW juga salah. Tapi kita dah sebut salah Rasulullah bukanlah salah dosa, bukan. Meninggalkan yang afdal. Apa yang afdal? Abdullah ini datang benar-benar nak tahu hukum hakam. Ketika itu Abdullah Ibn Ummi Maktum sudah pun Islam. Tetapi dia datang dengan dua tujuan. Wa imma dia nak tambah ilmu baru. Wa imma dia nak nasihat yang menjadikan dia makin ingat. Sebab kita ni tuan-tuan, bila datang majlis ilmu, dua niat ni lah. Wa imma nak dapat ilmu baru yang dengannya kita dapat panduan. Wa imma nak refresh balik kita. Semangat kita. Yang Ustaz cakap ni, Ustaz dah cerita saya 40 kali. Tapi dia refresh kita. Macam tuan-tuan makan nasi. Berapa ribu kali makan nasi? 1000 kali makan nasi sama. Tuan-tuan beribu kali duduk balik kampung. Sama je. Kampung macam tu lah. Tapi kita nak refresh. Bukan ada benda baru kat kampung. Tak ada benda. Tapi nak refresh. Nostalgia kita, kenangan kita, tengok balik. Kerana manusia dengan dua kekuatan itu, mereka mendapat manfaat. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, wa imma nak dapat benda baru yang kita tak tahu. Wa imma nak beri balik kita punya momentum kita, semangat kita dalam beragama. Semangat dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut dua-dua tujuan ini. Kenapa Abdullah Ibn Ummi Maktum datang. Ini disebut sebab turun ayat ini. Lihat penafsirannya, Allah berfirman, Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Telah berkerut wajah Rasulullah dan masam. Dan berpaling datang kepadanya seorang buta. Yang mengganggu percakapannya. Iaitu Abdullah Ibn Ummi Maktum. Lalu Rasulullah SAW merasa tidak suka. Untuk menghentikan perkataannya bagi melayani Abdullah Ibn Ummi Maktum. Dan berpaling daripadanya. Maka turun ayat ini. Dan diberi keunzuran kepada Abdullah Ibn Ummi Maktum kerana dia tidak mengetahui Rasulullah sedang sibuk. Dia tak tahu sebab dia buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Wahai Muhammad, barangkali dia datang kepada kamu untuk kamu mengajarinya, untuk kamu membersihkan dirinya daripada dosa-dosa dengan menunjukkan amal-amal yang soleh, atau barangkali untuk dia mengambil pengajaran, mengambil iktibar dan peringatan, lalu memberi manfaat kepadanya peringatan. Ini contoh orang, wahai Muhammad SAW, yang benar-benar punya niat yang patut kamu layan. Apa dia? Niat dia datang jumpa kamu, ya tazakka, nak bersihkan diri dari dosa. Atau niatnya datang ialah untuk ya zakkar, mengambil peringatan. Saya sebut tadi, refresh balik semangat beragama. Yang kita sebut dengan perkataan tazkirah. Saya nak beri tazkirah. Apa maksud tazkirah? Beri peringatan yang membangunkan semangat agama. Membangunkan semangat agama sebab agama kita semangatnya sentiasa perlu dibangunkan. Tidak kita lembek. Contoh kalau orang bisnes sama dia coaching untuk naikkan semangat. Kadang-kadang cara tu dia dah buat lama dah. Yang coaching ni bisnes pun tak ada. Tapi dia berjaya beri semangat. Yang asal suang-suang kuku jadi panas balik. Jadi semangat balik. Maka kita pun sama. Agama kita beragama kadang-kadang suam, datang suam. Datang lembek dia.
yang disebut dalam bahasa Arab futur. Maka dengan ucapan, kisah-kisah semangat. Kadang-kadang kita baca kisah semangat macam malam ni. Kita baca kisah Abdullah Ibn Ummi Maktum. Kisah tu semangat. Walau dia buta punya segala sebab keuzuran. Lihat bagaimana perjuangan dia. Lalu kita mau tanya diri kita, kita tak buta. Kenapa kita tak boleh buat macam dia? Macam Abdullah Ibn Ummi Maktum. Kita ada segala sebab untuk kita berjuang. Abdullah dengan segala keuzurannya, kenapa dia masih mampu? Bukankah cerita-cerita seumpama itu menyemarakkan lagi semangat kita? Supaya kita tidak terus dibuai oleh alasan-alasan yang macam-macam. Ini bukan sekadar pergi masjid, jadi Bilal. Kita ni suruh pergi masjid, pergi surau, pergi jom. Bukan suruh jadi Bilal. Bilal dah ada. Pun tak pergi. Kalau suruh jadi Bilal lagi tak datang ni. Ini bukan sekadar dia datang masjid. Dia Bilal. Tuan-tuan tahu kalau Bilal mesti datang awal. Dan namanya Bilal, subuh datang awal. Ya maghrib ataupun petangnya datang awal. Kerana Bilal. Jadi di situ kita lihat orang yang punya alasan yang kuat yang Allah beri pada dia, tapi itu bukan alasan. Kita ni Allah tak beri alasan apa pun, tapi kita cipta alasan. Lalu semangat agama kita menurun, kerana kita terus. Sebab kita selalu ingatkan, setiap kali kita beri alasan, semangat agama kita turun, sampailah habis agama kita. Habis semangat agama. Beri alasan bukan untuk, bolehlah cover depan orang. Tapi sebenarnya kita sedang membunuh agama kita secara senyap. Kenapa tak ngaji Quran? Tak dang lah. Tak sempat lah. Sibuk no hari ni. Tetapi kita sedang membunuh agama kita. Kenapa tak sembahyang sunat? Tak dang. Kenapa tak datang kuliah? Kenapa tak dang duk main tak dang sampai sudah. Kita membunuh semangat agama sedikit demi sedikit. Akhirnya semangat itu pun luntur dan kita dah tak ada apa lagi. Yang tinggal cuma nama kita je Islam. Itulah. Yang semangat agama tu satu persatu terkubur. Dia alasan. Sebab itu kalau antara yang hebat, kalau tuan-tuan baca kisah para sahabat, mereka ada satu benda yang saya sebut. Satu benda. Mereka mengatasi alasan. Mereka bukan kelompok golongan yang suka beralasan. Tak ada. Yang butanya, yang tuanya, yang kanak-kanak pun. Ni dalam perang Badar kita baca sejumlah kanak-kanak merayu pada Rasul nak pergi perang. Walau mereka semua bukan ahli perang dan tak layak perang, dek muda dia. Tapi mereka merayu. Sebahagiannya lepas rayuan. Kan ada kemahiran memanah. Dan sebahagiannya kan ada kemahiran untuk bergusti. Akhirnya Nabi terima. Sebahagian Nabi tolak. Bukan bagaimana diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, adik dia nak pergi perang. Sampai bila dipakaikan pedang, pedang tu lebih tinggi pada pinggang dia. Naik. Jongkik naik. Tapi nak pergi perang juga. Artinya semangat dia. Itu yang kecil. Yang perempuan pun sama. Semangat. Kita baca kisah Nusaibah ataupun Nasibah. Semangat dia. Daripada seorang jururawat menjadi hero di medan perang Uhud. Menyelamatkan Nabi SAW. Daripada jururawat dia. Asal dia ambil air yang kuat air untuk obat orang yang luka, orang cedera. Akhirnya menjadi pahlawan depan sekali. Menyelamatkan Rasulullah. Jaga Rasulullah. Bayangkan, ini bodyguard pertama wanita dalam Islam. Siapa dijaga Rasulullah SAW dalam perang Uhud? Kisah yang hebat. Ini semua sahabat. Dia tak kata, aku kan perempuan. Tak ada. Dalam bab agama tak ada cerita alasan tu. Perempuan ke laki-laki, kanak-kanak tak ada. Ini semangat-semangat yang kita dapati. Kemudian kata Allah, selepas menyebut tentang kedatangan Abdullah Ibn Maktum, saya dah kata Rasulullah tak buat dosa. Tapi perbuatan Rasulullah ini bimathabati tarkil ikhtiyar wa tarkil afdal. Perbuatan Rasulullah meninggalkan apa yang afdal. Nabi duk fokus yang tak nak dengar ni. Yang nak dengar ni Rasulullah SAW abaikan. Maka perbuatan Rasulullah meninggalkan yang afdal. Bukan Rasulullah buat salah sebab Nabi maksum. Yang teguran ini supaya Rasulullah SAW sentiasa buat benda terbaik. Benda terbaik dalam hidup baginda sebab Rasulullah contoh. Contoh kalau orang tu jenis saya kata best student, dia ditegur pada benda bukan dibuat salah. Untuk kita jadikan dia lebih hebat. Orang yang biasa, yang kita tegur tu memang salah besar sangat. Kita cuba nak selamatkan dia daripada binasa. Tapi orang yang saya kata hebat-hebat ni, kita tegur dia bukan kerana dia salah, kerana nak suruh dia lebih sempurna lagi. Itu teguran Allah pada Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala menyebut,
Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ada pun orang kaya dengan hartanya, dengan asetnya, dengan kekuatannya, itu maksud kaya. Perkataan istaghna, kaya, kaya dengan harta ke, dengan aset ke, dengan kekuatan dan pengaruhnya. Fa anta lahu tasadda, kamu bersungguh-sungguh beri perhatian pada mereka. Kata ini Allah ajar kita juga usul dakwah. Kita kalau beri nasihat pada orang tak nak, macam kita beri kalung pada leher babi. Perumpamaan ulama sebut. Kita beri kalung, kita kalungkan pada babi, apakah indah babi tu? Dia pakai kalung, dia tetap orang panggil dia babi. Atau dalam perumpamaan kita orang Melayu, bagaikan beri bunga pada kera atau pada beruk. Kasar sikit. Beri bunga pada kera. Apa kera tahu tentang bunga? Dia tak tahu bunga tu indah. Yang dia tahu nak makan je. Koyak-koyakkan makan. Itu perumpamaan kita. Beri bukan pada ahlinya. Contoh kalau kita nak beri ilmu pada orang tak minat, maka apa faedah ilmu? Lepas tu kalau kita belajar syarat orang menuntut ilmu, dia mesti datang menuntut ilmu dan kadang dia suka ilmu dan suka gurunya. Dengan sebab itu dia dapat ilmu banyak. Kalau dia tak suka ilmu dan tak suka gurunya, dia haram dapat keberkatan ilmu. Tak akan dapat. Ketika mana dia suka ilmu satu dan dia suka guru tu, maka ia memberi kesan besar. Tentang anak-anak kita, kalau kita tengok subjek-subjek dia bagus, mesti sebab dia suka cikgu tu. Mesti suka. Ni kenapa subjek ni tinggi, subjek ni rendah. Yang ni cikgu tu disuka, maka dia pun suka belajar. Automatik. Maka kita bila datang tanpa suka pada ilmu, tak ada minat ilmu. Tanpa suka pada yang mengajar, wasangka buruk pula, kita tak akan dapat ilmu dia. Tapi kalau saya kata kita duduk di hadapan guru yang kita punya wasangka tidak baik, better tuan-tuan dengan duduk dekat dia. Tuan-tuan cari guru yang tuan-tuan yakin dan tuan-tuan confident dengan dia, maka duduk. Kerana dengan cara itu kita dapat ilmu banyak. Dia senang masuk. Tapi kalau guru yang kita wasangka, kita habiskan waktu kita. Kita telah membunuh waktu kita, baik cari guru lain. Guru yang kita suka. Sebab itu ulama dulu bagi syarat pada anak-anak dia. Ulama dulu dia tak syaratkan anak dia kena belajar dengan dia, tak. Pergi duduk mana-mana guru yang kamu suka dan lazimi dia. Kerana itu punca sebab cepat dapat. Akhirnya anak-anak duduk, last kali kata ayah, saya dah duduk semua pada sini. Tidak ada yang lebih menarik daripada duduk dalam kuliah ayah. Akhirnya dia pun belajar dengan ayah. Atau Imam Abu Hanifah, anak dia hantar ke orang lain. Bukan dia tak boleh hantar. Masalah anak tu kalau belajar dengan bapak jadi macam ni. Melainkan bila dia punya kecenderungan. Contoh kalau tuan-tuan pernah ajar anak-anak macam mana? Tengah ngajar dia buat nguak lah, nak tidur lah, ngantuk lah. Tadi anak kita tak apalah tidur lah. Tapi kalau cikgu, dia nguak lempang. Kenapa nguak-nguak ni? Marah. Cikgu, dia marah kita tidur. Mak tengok anak ngantuk, tak apa-apa tidur-tidur. Ni pun dah lewat ni, tidur-tidur. Tu suruh tidur. Tu baca Fatihah tak pernah habis. Sebab mak ajar, ayah ajar. Ayah. Saya tak kata tak ada orang boleh. Secara umum, kita mak ayah tak boleh sangat. Nak disiplin pun tak boleh. Kalau kita marah dia, bini kita tengok atas bawah. Duduk. Tu macam nak cari gaduh bini pula. Susah. Bini pun sama, dia marah anak, kita pula marah bini kita. Aku pun tak pernah marah anak aku, kau marah. Dah gaduh. Dia macam tak boleh terima. Walaupun saya tak menafikan ada yang mendapat manfaat daripada ilmu ayah dan anak dia, ayah dan ibunya ada. Tapi benda ni jarang lah. Jadi ulama dulu dia bagi syarat, nak menuntut ilmu kamu suka datang. Kalau kamu lebih suka orang lain, pergi belajar orang lain tak apa. Walau ayah kamu lebih halim pada orang tu, tapi kamu suka belajar dengan dia. Kadang-kadang mak kita. Dia tengok kita aling pada Tok Guleng, tapi dia suka belajar Tok Guleng, dia tengok kita tak aling. Maka biar mak kita belajar di sana. Jangan duk mak yang belajar dengan dia tu pun anak murid saya. Tak perlu. Sebab mak kita tak akan dapat ilmu banyak dengan kita. Dia tengok kita banyak salah. Bangun pun aku gerak, mengajar. Mak ni jangan tengok anak dia, tengok banyak silap dia. Tiba anak dia mengajar, dia tengok atas bawah anak. Itu yang menjadi, ia bukan berlaku pada zaman kita. Yang saya pernah cerita, Imam Abu Hanifah sendiri, bila mak dia nak tanya fatwa, tak tanya Abu Hanifah, dia tanya tok guru dia. Pada tok guru dia, anak murid Abu Hanifah. Mak dia kata ni, sini, Nu'man, pergi tanya soalan agama ni. Pergi tanya orang tu. Pada Abu Hanifah boleh jawab, dia imam. Kalau Abu Hanifah ni, dia hormat mak dia. Suruh tanya, dia pergi tanya. Pergi. Dah tanya anak murid, bayangkan, tok guru tanya anak murid. Tuan-tuan nak jawab ke? Tok guru tanya. Lalu anak murid dia kata, tuan guru takkanlah saya nak jawab. Tak apa awak jawab. Ni mak saya tanya ni.
Awak kena jawab. Sebab mak saya tak terima jawapan saya. Ini Tok Guru jawab dulu, kemudian saya jawab pakai jawapan Tok Guru. Maka Abu Hanifah pun jawab. Dan anak murid itu pun ulang jawapan, ambil jawapan buat balik. Sampai macam tu sekali. Itu Abu Hanifah. Setakat kita ustaz kampung pun sangat. Ni Abu Hanifah. Mak dia kan fitrah mak ayah macam gitu. Bila mak ayah saya kata kalau anak dia mengajar tengok atas bawah. Nanti banyak dikritik balik rumah dia. Orang mengajar macam mana macam tu? Dia kritik. Bila dia kritik, dia tak akan dapat ilmu. Dia nak kritik je anak dia. Jadi itu antara benda yang mungkin mengurangkan ilmu kita. Baik, kembali pada tasarruf Nabi SAW. Bila Allah kata, wahai Muhammad, orang kaya kamu duk beri perhatian. Wa ma'alaika alla yazakka. Walhal mereka bukan nak menyucikan diri mereka. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun yang datang bersungguh-sungguh untuk belajar. Wa huwa yakhsha, dan kadang ditakutkan Allah. Fa anta anhu talaha. Kamu tidak mempedulikannya. Maka ini teguran Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Bila Allah Ta'ala menyatakan, ni orang kaya-kaya ni, mereka tak peduli apa yang kamu sampaikan. Maka jangan duk fokus sangat kat dia. Bukan bermaksud Rasulullah tak boleh berdakwah. Boleh. Tapi kalau datang orang yang lebih berminat, maka Nabi kena beri keutamaan. Betul, kalau kita berniaga pun sambung. Yang ni duk tanya-tanya, daripada pagi tadi tanya tak boleh beli lagi. Yang seorang ada pelanggan, minat nak beli. Dia pun tak tanya banyak, ulur duit tu bayar. Tuan-tuan nak layan mana satu? Layan dulu yang nak beli ni. Dia nak beli. Yang ni bawa acah-acah nak beli. Kadang-kadang bukan nak beli pun, dia nak siasat harga je. Dia bukan nak beli, kadang nak komen kita je. Kita fokus dulu pada orang nak beli. Bukankah kita telah menjimatkan waktu kita dan menjadikan dakwah itu lebih berkesan? Maka Nabi SAW dia ajar uslub, metod dakwah. Seni dakwah. Dakwah pada orang yang punya kehendak. Kerana ini lebih cepat. Yang tak punya kehendak, dakwah juga. Tapi kalau ada yang berkehendak, prioriti pada mereka. Walaupun orang tu buta. Walaupun orang tu tak punya apa-apa. Tapi kalau dia nak, maka itulah prioriti dakwah. Dan itu juga prioriti ilmu. Saya ingat dulu bila kita belajar pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Ada orang alim di Melaka mengajar. Zaman Sultan Kesultanan Melaka. Lalu anaknya dihantar belajar naik gajah. Naik gajah. Sampai Majlis Ilmu. Maka gurunya tak nak layan dia, suruh balik sampai kamu datang jalan kaki. Sebab niat kamu lain. Niat buat gajah nak bangga gajah ni. Kamu datang jalan kaki menunjukkan kamu beradab dan nak belajar. Akhirnya anak Raja Melaka ni, anak Sultan Muzaffar Shah. Kalau tuan-tuan boleh baca kisah Sultan Muzaffar Shah. Kisah dia dengan seorang ulama. Akhirnya anaknya pergi bertemu dengan guru dengan jalan kaki. Barulah dia ajar. Tidak, dia tak nak ajar. Kenapa? Dia datang waktu itu tak ada semangat nak belajar. Tapi waktu dia berjalan kaki dengan adab, maka ketika itu datang semangat. Dia nampak hebah guru tu yang boleh mendidik. Baik, ini barulah diberi prioriti untuk mengajar. Kalau sekiranya mereka tak minat, maka tak diberi prioriti. Kamu minat, kami ajar. Kamu tak minat, kami takkan ajar. Kerana ia membuang masa kamu dan membuang masa kami. Tapi kalau sekiranya dah tak ada orang ni je ada, kita ajarlah juga siapa dia nak belajar. Ini kita cerita dari prioriti. Prioriti ni bila ada persaingan. Dah tak ada persaingan tu je ada, kita tak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan, prioriti kita pada orang yang datang takutkan Allah, yang memang benar-benar nak belajar. Itulah teguran Allah Ta'ala pada Nabi SAW, seorang lelaki yang buta bernama Abdullah ibnu Umi Maktum, dan dengannya dinamakan surah ini atas watak Nabi SAW yang sedikit mengabaikannya, walaupun Nabi ada sebab yang kuat. Dan kesibukan berdakwah, sehingga Allah mulakan dengan abasa wa tawalla. Masam wajahnya dan berpaling daripada orang yang datang bertanya kepadanya untuk membersihkan diri dan agamanya. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum.